Okay guys, Assalamualaikum. Okay, hari ni kita nak belajar. Bukan belajar lah, aku pun tengah belajar. So ini yang aku faham dan aku cuba buat dalam seminggu 2 minggu ni. Okay, satu cara untuk kita kenal market nak pergi ke mana. Okay, mula-mula sekali market kita just okay, yang ni kita try out AUD USD, Australian dollar USD dollar. Okay, cara dia, okay, kita buka time frame. Weekly. Kita buka time frame, kita just tengok je. Okay, cara dia mula-mula kita tengok satu minggu yang lepas dia buat warna hijau, maksudnya dia buat bullish, maksudnya uptrend. And then minggu lepas pun uptrend. 3 minggu lepas adalah downtrend, ataupun dia buat satu retracement. So kita boleh nampak kat sini dia tengah uptrend. Okay, uptrend. Tapi kena ingat, sekarang ni price berada betul-betul dekat support. Macam mana tahu support? Okay, kita tukar kepada line chart. Chart ni kita tukar pada line chart. Buka balik chart tadi, letak satu horizontal line. Okay, this one support. Betul-betul dia hampiri satu support yang terdekat. Okay, ini weekly. Kita just tengok je, roughly je. Okay, selepas tu kita buka daily. Daily, tugas yang pertama adalah kita tukar balik, kita tengok balik candlestick. Candlestick ni penting sebab dia mengandungi banyak information. Satu information dia, kat sini kita boleh nampak. Tadi kita cakap apa? Kita nampak weekly dia bullish, uptrend. So kat sini kita nampak uptrend ataupun downtrend. Nak tahu? Cara nak tahu sama juga macam tadi. Okay, chart kita tukar kepada line chart, and then kita buka balik chart tadi. Kita letak semua SNR kat support. Every support kita letak line ni. Nampak tu? Tepat kan? Memang itu adalah support, resistance dia. Ini penting untuk tahu trend. Bukan kosong-kosong. Okay guys, okay, kita dah lukis semua support, resistance yang kita nampak. Okay, so sekarang ni kita tukar balik pada chart candlestick. Okay, chart candlestick kita nampak apa? Okay, price 3 hari lepas dia naik, and then dia retrace pergi ke support bawah ni, and then dia naik, retrace pergi support yang terdekat ni, and then dia naik, dia retrace balik support yang ke 65910 ni, and then dia naik balik sampai price terkini. Okay, so kita nampak kat situ pun bullish. Tadi weekly bullish, daily pun kita nampak bullish. So kita akan ambil price, ambil kita punya untuk hari Isnin ni adalah bullish. So kita target bullish.
So kat mana kita nak entry? Kita kalau boleh jangan entry dekat D1, kita masuk H4. Ini kita step by step, macam mana nak entry, macam mana nak tahu. Okey lah, lagi satu, kita ada macam EMA. EMA ni adalah satu indikator yang kita boleh pasang dekat kita punya chart untuk kita lebih mudah. Kita tengok je, kita dah tahu dah dia bullish ke bearish. Bullish uptrend, bearish downtrend. Okey, benda adalah garisan merah, hijau, kuning ni. Cara nak tengok dia mudah je. Kalau hijau bawah, hijau dekat bawah, maksudnya dekat chart tu hijau paling bawah, maksudnya dia tengah uptrend. Hijau biasanya orang akan fikir buy, and then fikir naik. So hijau kat bawah bermaksud uptrend, so kita kena buy. Okey, kalau kuning berada di bawah macam ni, downtrend. Nampak ni? Kuning berada di bawah, lepas tu merah tengah-tengah, hijau di atas, downtrend. Gitu kan? Okey. So ini nanti aku akan bagi kau indikator dia macam mana nak pasang dekat kita punya chart. Ini umum kita akan nampak dekat kawasan yang memang betul-betul downtrend. Okey, nice. Macam ni. And then macam ni pula. Clean. Maksudnya daripada kawasan 62436 ni sampailah harga terkini, kuning dekat atas, merah dan hijau. Okay, this one. Bila kau nampak chart macam gini, kau dah tahu dah, okay, dia akan start buat uptrend. Sampailah dia bersilang-silang di sini. Nampak tak? Ni persilangan ni. Kita tak nak entry kat sini sebab kita tak tahu dia punya pertukaran ni kat mana. Okay, kita akan entry betul-betul bila kita nampak tiga ni, kuning atas, merah tengah, hijau bawah, uptrend. Kan? Okay, nice. So kita dah tahu AUAD ST uptrend. So Isnin ni kita tahu uptrend. So kita nak entry kat mana? Okay, kita dah buat satu SNR yang kita nampak. Nampak dekat daily. So kalau kau orang perasan, dekat H4 kau akan nampak minor support and resistance yang kita tak nampak pun dekat tadi. Okay, ni ada minor. So yang minor ni kita buat warna lain, warna kuning. So mana lagi? Tapi sebab kita nak, orang kata apa, ambil 100 pip, 50 pip, so kita just letak dekat kawasan-kawasan yang dekat dengan harga semasa. Okay, lepas tu ada lagi tak? This one letak sini, ni minor. Lagi tak? Price naik, and then dia twist. Ini pun kita buat as a minor. Right. Okay, ni price naik. Okay. Price naik sampai satu support ni 66 6675, and then turun sampai 65910, naik kat sini, and then turun, support lagi satu, and then terus naik, and then turun balik, naik, and then dia dah pecahkan
support 667 resistance 66779, and then dia turun, and then dia naik sampai satu price terkini 66675. Okay, kita zoom sikit. Okay, this one price terkini. So kita nak entry kat mana? Apa yang aku belajar kat ebook ni, kita jangan entry betul-betul dekat kawasan ni. Takut nanti dia ada retracement lagi sekali, and then baru dia naik. Takut kita tak boleh nak hold kita punya retrace tu. Retrace ni biasanya kalau kita buat kat H4, dia boleh pergi sampai 30 pip, 50 pip. Kan dia hit SL kita dulu baru dia naik. So cara dia pergi H1. Kita buat step by step. Okay, dekat H1 kita tengok apa yang kita boleh nampak daripada price. Okay, H1 tadi kan kita dah buat SNR, SNR tu semua. Kat sini kita akan dapat lagi banyak maklumat. Nampak tak? 66780 ni adalah satu resistance. Mula-mula price naik atas, and then turun bawah, and then buat double top. Maksudnya bila buat double top dia akan jatuh, and then dia retrace, and then dia pergi satu lagi minor SNR. So kita letak kat sini. Minor SNR. Okay, so kat sini kita dah nampak dia bullish. So kita nak letak kita punya entry kat mana? Okay, nampak tak ada satu resistance yang dah dia buat kat sini. So kita nak letak kat sini, kita rasa macam dia akan takutlah kan nanti dia tak hit ke apa ke. So nampak ada satu lagi sini resistance. Okay, ini H1 kita buat warna lain. So kita boleh nampak D1 punya lain, H4 punya lain. Okay, so ini kita akan makin lama makin kecil kita buat ni. So kita akan nampak yang minor ni. Okay, so macam ni cara paling selamat kita nak buat. Kita letak kita punya PO dekat merah ni, support merah ni. Tapi kalau macam dia kat sini adalah numbers dia 463. Okay, kita letak kat nombor yang paling hampir, nombor big round number 66500. So perjalanan kalau macam the retrace pun mungkin dalam 17 pip. So kita dapat save kat situ. I mean kalau lah dia retrace 17 pip, kita maksudnya kita instant order the retrace, kita ada floating 17 pip. Kalau kita letak 10 dah ada $17 kat situ. 0.10 dah $17 kat situ yang floating. So kita nak memang betul-betul sharp, kita cuba kan. Okay, so nampak so kita buat PO. This one 66 tadi 66500. So kita buat PO kat sini. Okay, trade buy limit 6650. Stop loss kita ambil 20 pip. 500 tolak 23. Place. Tak boleh lupa. Betul juga market belum buka, so kita tak boleh nak ni. So ingatlah pin screen AUD AUSD buy limit kita letak 2 66500. Stop loss TP kita buat open dulu. Okay, okay, ni cara marking naked chart. Everything is naked. But apa yang bagusnya kalau kita tambah lagi dengan apa yang kita belajar kat ebook tu. Okay, satunya kita belajar apa? Engulfing. Engulfing ni adalah satu keadaan di mana korang cari engulf. Engulfing maksudnya
chart candlestick selepas dia menutupi semua badan dia. This one, nampak tak? Candle merah dia tutup habis. Jari besar ni payah betul lah. Okay, dua candle atas ni. Ni namanya engulf, bearish engulfing. So candle merah ni menutupi habis candle yang hijau. So dia akan, nampak tak, the price action dia macam mana? Selepas dia buat satu dia engulf dia, terus dia turun bawah-bawah sampailah 66188, baru dia naik balik. And then kat sini nampak ada satu lagi engulf, bearish engulfing. Okay, kau faham So nampak ada satu lagi. So candle merah menutupi habis candle hijau. Okay, faham So ini okay, yang sebelah ni pula price yang terkini, this one. So kita, bila ada engulf kat sini nampak engulf. So double engulf kat sini pun kita akan dapat agak, dia akan jatuh juga. Dia akan jatuh sampailah satu keadaan dia punya price akan jatuh ngam-ngam dekat support kita, ambil PO and then baru naik atas. Okay, itu yang kita nak. Okay, sebab bila nampak yang engulf ni, dia akan jatuh. So kalau macam kita nampak kat sini dah ada engulf. So kita set PO order kat sini, tapi kita dah tahu AUD/USD bearish, bullish, maksudnya uptrend. So dia akan naik. Kita tak payah nak sell dulu pun naik. Jangan jadi orang gila. Kita macam kerja market, padahal kita dah nampak dah. Kita dah daripada awal tadi dah tahu dah. Kuning kat atas, merah kat tengah dan hijau kat bawah adalah bullish. Okay, nak lagi confirmation, buka pula MTT. Okay, kita nak NT tadi kat 66,500 kan. Sebab apa? Sebab support ni. And then kita akan nampak kita buat trend line. Okay, trend line kita naik. Kita cecahkan dia dengan semua poin-poin yang nyata, yang clear. Korang boleh nampak ujung-ujung dia semua clear. Okay, just nice. Aku suka buat sini sebab kita akan nampak level mana yang kita boleh tengok. Kita boleh tengok TP kita. Okay, so kita dah tahu dia bullish. Entry kat mana kita dah tahu, 66,500. Okay, kita extra sikit ke atas sikit. And then sebab apa kita genapkan kepada nombor yang genap? Sebab apa? Big player dia suka nombor-nombor yang genap.
Maksudnya 666500, 66550, 66 tu big round number. Dia suka nombor-nombor macam ni sebab senang diorang fikir. Diorang entry ngap. So kita kena buat macam dia. Macam aku cakap lah, kita just menumpang je apa yang diorang entry. Sebab sekali diorang entry memang akan efek market. Sebab modal diorang 1 juta, 2 juta USD. So kita ni mula-mula kecil ni, kita tumpang diorang je. Okay. Nampak tak? So kalau trendline ni penting sebab apa? Sebab kita nak tahu berapa jauh dia akan retest. Okay, korang nampak dia naik atas, dia retest sini, and then dia naik atas balik, retest sini, and then dia naik atas balik. So tadi kita buat PO dekat sini 66500. So dia retest ngam-ngam saya dekat sini. Sebab dia akan ikut trendline, dia akan ngam kat sini. So 6645 ni, 452 ni dia punya dia paling lowest. Lepas tu dia bola dia naik. Okay, sebab apa kita buat sini? Sebab kita nak dia tak hit kita punya SL. Sebab tu kita kena buat SL dia bawah lagi. Macam tadi 66300. Tadi aku buat 66300 kan. So bila kita letak SL sini ataupun lagi orang kata apa, selamat bawah apa ni, 66188 ada previous support, lagi selamat. Tapi kita tak naklah terlalu bawah, nanti kan lagi banyak pula loss. Sebab kita ni jangkaan, so kita just jangka dia akan seperti 5. Kita tak tahu dia akan bawah lagi, baru dia naik atas. So kita just buat trendline ni untuk tahu sejauh mana dia akan retrace, barulah dia akan buat perjalanan yang betul. So this one aku rasa dia akan pergi ke 66450, barulah dia akan naik buat perjalanan terus. TP, macam mana nak tahu TP? H4 balik. Okay, price sekarang dekat sini. Okay, this one adalah price sekarang yang merah biru ni. So kita nak jangka dia akan turun bawah tadi 4550, ambil kita punya PO and then naik atas. So TP yang pertama kalau betul nak buat adalah 20 pip. 667 ni apa, 767 ataupun kita letaklah 66700, 20 pip. And then buat TP yang kedua. Nampak ni apa kat sini? Ni adalah satu support dah jadi resistance, SPR. And then TP kedua, ni macam kita nak buat macam low risk lah, kita ambil semua. And then TP kedua, kita letak yang kita letak TP ni, kita letak warna biru dah. So kita letak warna aku suka hijau lah. Okay, ni TP pertama 66700 lah. TP kedua letak dekat support yang ni 670. So jadi 50 pip. And then TP ketiga, ni memang safe lah. Maksudnya kita letak dekat betul-betul resistant, the highest peak. So kita tengok dia to the left. Okay, this ada yang hijau ni semua TP dia 6675, 67, 67300. So dia adalah TP yang korang boleh letak 20 pip, 50 pip, 80 pip. Okay lah, kalau dia hit 3-3, korang guna load 1 sen, dia hit $2, $5, $8, 8, 2, 10, $13, satu PO tu je.
Okay, kalau kau letak 3 entry. Okay, ini adalah naked chart. Maksudnya korang ada weekly sampai H4 sampai H1 sampai kau nak tahu mana entry, pending order, and then sampai nak tahu TP kat mana. Okay, ini video yang aku rasa cara aku sendirilah. Boleh ni boleh try ataupun tengok macam mana. Kalau macam sesuai dengan korang, boleh cubalah. Okay guys.